Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang beri ilham pada kita. Dan apa yang saya mau cakap, Allah yang bagi ilham. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu bagi yang benar. Jadi Allah bagi ilham pada kita, pada saya, dengan syarat saya minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak cakap, ajar saya. Tapi kalau saya tak minta, mana nak bagi ilham? Macam kamu bila bercakap, mana nak dapat ilham? Minta pun tidak. Jadi orang yang Allah bagi ilham ni, dia minta dengan Allah supaya diilham kepada dia percakapan yang benar, supaya dia boleh bercakap yang benar. Jadi bila Allah ilhamkan kita bercakap yang benar, apa yang kita cakap tu jadi benar lah. Dan semua orang akan boleh terima sebab dia benar. Yang benar ni semua orang boleh terima. Mungkin dia tak nak amal, mungkin dia cakap tak benar, tapi hati dia cakap benar. Dia tak boleh tolak. Dia mungkin pura-pura tak benar, tapi hati dia benar. Macam mana orang kafir Quraisy Mekah menolak Nabi, tapi hati kecil dia Nabi. Dia percaya, tapi mulut dia cakap bukan Nabi. Jadi itulah kebenaran ni. Kebenaran ni sebenarnya tak boleh ditolak. Hanya orang yang jahat menolak kebenaran. Mulut dia lah, hati dia tak boleh. Jadi satu orang yang bercakap yang benar tu palsu, tapi hati dia mesti tak gembira punya. Dia mesti tak tenang punya. Mulut cakap tak benar, hati cakap benar. Jadi sebab itu orang yang bercakap benar, berbuat yang benar, dia tenang. Mulut dia cakap benar, hati dia cakap benar, dia buat yang benar. Orang yang mulut cakap tak benar, hati cakap benar, mana boleh tenang? Mana boleh tenteram? Mesti gelisah lah. Mesti dia rasa tak betul. Ini keadaan manusia yang menidakkan yang benar ni. Sebenarnya yang benar tu tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada berkuasa beri faedah, bahaya melainkan itu yang benar. Tapi dia menidakkan. Jadi roh tu tak tenang. Roh tu selalu lawan. Macam satu perintah diberi pada kita, kita tahu perintah tu benar, tapi kita tak nak buat. Kita tahu dia benar, kita kena buat, tapi kita tak mau buat. Apa jadi? Kita tak tenang sampailah kita mati. Jadi kalau kita mau tenang, yang benar tu kita hati mau cakap benar dan buat yang benar. Jadi hati yang tenang, kata Allah. Jadi hati yang tenang inilah hati yang bahagia.
Macam Rashidi, hati dia tak tenang. Dia berbuat benda yang dia tahu tak benar, dia buat juga. Dia tahu tak benar, buat juga. Mana boleh tenang? Atau benda benar, dia tak nak buat. Atau benda tak benar, dia buat. Dia tahu tak benar, tapi dia buat. Macam Rashidi. Jadi apabila kita punya roh ni berbuat satu benda yang dia tak mau buat, kita buat juga. Kita cakap tak betul, tapi dia sebenar betul. Dia mesti tak tenang je lah roh tu. Jadi akhirnya roh tu kotor. Akhirnya roh tu gelap. Tambah gelap, tambah gelap. Tambah gelap. Tapi tetap tahu yang benar tu benar. Saya tahu, tapi saya tak boleh terima. Jadi manusia yang tak tenang hampir ialah seluruh dunia, hampir semua ialah dia tak mau roh dia menerima yang benar. Tapi roh dia mau menerima yang benar, dia tak mau. Dia tak tenang. Muka dia je kita tahu dia tak tenang. Jadi bapa tuan sekalian, Allah dah buat roh ni dia menerima yang benar. Kalau kita menerima tak benar, dia gelisah, dia tak tenang, dia mendapat tekanan, dia jadi tak bercahaya, dia jadi malam, gelap, hitam, jadi busuk. Jadi bila mati, roh tu dicabut, maka dia bau tak baik, tak wangi, tak busuk, harum. Malaikat tak mau terima roh. Jadi roh yang bakal masuk neraka tu roh lah. Lepas tu dia bagi anggota yang baru, tapi roh sama, roh busuk, roh gelap. Jadi sebenarnya kita punya diri ni bukan badan kita ni yang sebenar, yang kekal. Itu roh. Badan ni habis kat dunia ni, dapat badan baru, tapi roh sama. Jadi yang nak dijaga betul-betul roh. Hilang roh dari badan kita, mati. Kita tak ada apa nilai, harga. Orang pun panggil ni arwah. Ini Rashidi. Kalau Rashidi mati kan, orang tak panggil Rashidi lah, arwah. Arwah Rashidi. Arwah Rashidi dah tak ada kat badan tu. Jadi roh ni, orang tanya apa roh? Roh amri Rabbi, perintah Allah yang benar. Jadi kalau kita buat yang benar, ajak manusia kepada yang benar, buat yang benar, roh kita tentu suci, bercahaya. Dan begitu bercahaya, muka pun nampak cahaya oleh orang-orang yang Allah bagi nampak lah. Jadi kalau roh tu gelap, maka dia busuk. Macam mana sapu bedak pun, atau tunjuk muka macam ni, dia takkan bercahaya, dia akan gelap. Jadi tuan yang mulia, sebab itu kita boleh cakap tak benar, tapi muka kita ni tak boleh tunjuk kita orang benar kalau kita bukan orang benar. Muka kita. Jadi muka tu lah bila dia gelap, nanti bila mati kan, gelap tu nampak kat kubur. Kubur semua gelap. Dan di masa nanti gelap dia. Dia tak boleh bercahaya. Jadi muka yang masuk syurga tu muka bercahaya.
Muka yang masuk neraka tu muka yang gelap. Allah bagi tahu. Jadi kita tak boleh sembunyi. Kita orang yang tak baik. Orang yang dekat dengan Allah, yang Allah SWT bagi mata dia boleh nampak. Jelas kan? Ini muka orang yang apa? Derita. Muka orang yang apa? Keluh kesah. Ini muka tenang, cahaya. Jadi nama ini, orang ni dia, orang dekat dengan Allah ni, dia kita tak boleh berpura-pura. Dia tengok kita je dia dah tahu lah. Jadi kita nak tutup muka pun tak boleh. Jadi last macam sahabat-sahabat dulu, dia orang bila jumpa Nabi, dia orang tak berani nak pandang-pandang. Dia mesti tunduk. Takut. Yang ini kita tak boleh tipu tuan. Kita boleh tipu orang tak nampak kita buat tak baik. Orang tak tahu, tapi muka kita tak boleh nak tutup. Dia akan menampakkan roh kita. Sama dia busuk ataupun bercahaya. Kat dunia ni kita pakai bedak lah, beli macam-macam, kasih kulit putih, kulit putih, kulit putih, tapi dia tak boleh bagi cahaya tu. Putih boleh lah, cahaya tu tak ada. The beaming shining. Itu cahaya bukan datang dari bedak atau chemical bagi dia putih. It is from the roh. Jadi bapa yang mulia hari ni, bila roh tu sakit, dia beri kesan pada kita punya akal dan juga pada badan. Sebab itu kalau mau manusia ni sihat betul lah, dia tak boleh melupakan rawatan roh. Macam mana ubat, makanan bagus, exercise, semua hari ni orang kata gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup exercise. Hari-hari exercise, berat badan mau turun, makan mau sihat, ulam-ulam semua, air kena kosong, tak ada gula semua. Itu semua untuk badan. Tapi kalau roh tu tak sihat, badan tu pun tak boleh nak jadi sihat sangat. Jadi manusia ni tak pernah dapat sihat apabila dia melupakan roh dia, iaitu diri dia. Bukan badan yang selaputkan roh tu. Hari ni bila kita mati, badan tu tinggal jadi tanah, roh tu pergi. Jadi diri kita tu adalah roh. Jadi roh ni amri Rabbi. Dengan lain perkataan, makanan roh ni ialah perintah Allah. Jadi perintah Allah tu tentu kita dapat buat bila betul iman kita pada Allah. Takkan kita boleh buat perintah Allah dengan betul, iman tak ada. Amri Rabbi. Jadi orang yang tidak taat perintah Allah ni rohnya gelap. Disuruh taat tak nak. Boleh roh dia bercahaya? Tak boleh. Jadi sejauh mana kita dapat bawa perintah Allah, sejauh itulah bercahayanya kita punya roh. Sebab itu kalau betul-betul mau sihat, gaya hidup yang dimaksudkannya itu ialah gaya hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya hidup dia betul ikut. Jadi Nabi SAW orang sihat. Roh dia, akal dia, badan dia, mana ada sakit banyak. Bila dia nak meninggal, dia ada pening sikit, panas. Selain tu,
tak ada dengar berita yang dia sakit. Hari ni manusia macam-macam sakit ada. Yang kata akan sampai satu waktu orang dapat sakit tak pernah dengar penyakit. Ini bukan sebab apa? Sebab manusia punya roh makin tambah sakit. Bila tambah rosak, macam-macam penyakit ada. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni kena fikir pertama sekali tentang roh ni. Kalau dia mau betul-betul sihat di dunia ni dan di akhirat. Roh itulah yang penting. Jadi roh itulah makanannya amri Rabbi, perintah Allah. Iman dan amal soleh. Sebab itu dalam Quran ni Allah tak sebut pun banyak tentang makanan-makanan. Kami jadikan itu adalah kami jadikan ini makanan lembu. Tapi apa yang Allah bagi tahu yang berjaya ialah yang beriman dan beramal soleh. Yang berjaya orang yang takwa, orang yang takut dengan Allah. Itu yang Allah bagi tahu. Badan dia semua tak ada bagi tahu sangat. Kena badan sihat. Tak? Sebab badan akan sihat bila roh sihat. Roh takkan sihat bila badan sihat. Badan takkan sihat bila roh tak sihat. Macam mana usaha badan sihat, dia tak jadi sihat. Dia akan sakit. Bapa mentua Yazid bawa mesin banyak dalam rumah dia. Dia tu pegawai kerajaan, semua ubat-ubat, mesin, air free. Tapi dalam bilik tu, dalam rumah tu dah jadi hospital lah. Malam dia kena bercuci darah dia, baring. Dia siang kerja lagi sana, menanam lagi. Berceramah lagi, suara Melayu rajin. Tapi tak ada usaha atas roh. Ya, nak bagi hidup badan yang ni macam hidup. Jadi bapa tuan sekalian, orang yang rohnya sihat, tentulah amal dia betul. Dan badan dia sihat, akal dia sihat. Jadi orang yang paling sihat, orang yang paling rohnya sihat lah. Itulah yang manusia lupa nak usahakan. Semua perubatan yang ada hari ini tak ambil kira langsung. Perubatan hari ini nak masyarakat sihat, nak masyarakat yang bertenaga, tak ada ambil kira tu. Jadi manusia sebenarnya lupa diri dia yang sebenarnya tu. Dia lupa. Hanya apa? Ingat badan. Semua tengok badan, roh tak ada langsung. Roh langsung tak fikir. Sebenarnya roh itulah yang penting, yang diri kita tu roh. Yang dicabut oleh malaikat, roh tu kita tak ada lagi dah bermaya di dunia ni. Nama kita Abdul Samad pun tak ada. Bila kita malam hari roh kita terbang, kita tidur. Dia pulang balik, kita hidup. Kalau roh kita tak ada, kita mati. Tidak ada nilai, harga. Diri kita ada harga. Jadi inilah dia yang kena diusahakan. Usahanya manusia tu kena betulkan iman dia dan betulkan amal. Yang Allah bagi tahu semua manusia rugi melainkan beriman, beramal soleh. Allah SWT tak ada bagi tahu orang yang berjaya, orang yang badan sehat, rumah besar, duit banyak. Tak ada satu ayat ni. Allah yang mencipta kita ni bagi tahu orang yang berjaya
orang beriman dan beramal saleh. Modalnya apa? Modalnya masa. Bukan kaya. Nak jadi orang beriman beramal saleh ni bukan kaya, banyak duit. Rashidi kata dia tak banyak duit. Betul lah, tapi dia tak banyak duit bukan menghindar dia dari jadi orang beriman beramal saleh. Allah bagi tahu wal asri, demi masa. Manusia salah guna masa, roh dia tak sihat lah. Dia takkan jadi orang beriman beramal saleh, salah guna masa. Macam mana nak guna masa? Paling utama buat kerja, mengajak manusia berpesan kepada yang benar. Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bil haq tu berpesan, mengingat sesama manusia yang benar. Yang benar tu apa? Perintah Allah lah tuan. Yang benar tu apa? La ilaha illallah. Dan berpesan dengan sabar. Buat kerja tu, berpesan-pesan kepada kebaikan tu, kepada yang hak itu dengan sabar. Balas buruk dengan baik. Ayat pendek, wal asri, tapi dia cukup dalam. Fahamkan ayat ini je dan amal. Kata Imam Syafi'i, orang tu dah boleh berjaya lah. Jadi modal untuk kita berjaya masa. Siapa yang tak ada masa? Orang mati. Yazid sekarang ada masa, dia belum mati. Bila mati dia tak ada masa nak amal lagi perintah Allah. Assalamualaikum. Sekarang satu perintah dia tak boleh nak amal. Selagi dia hidup, dia boleh amal lagi. Dia mati je hari ni, pintu amal dah tak boleh. Sebab itu masa ni yang penting. Kita tak mau buat keputusan untuk mengubah cara kita guna masa. Nak ikut cara lama juga, ikut suka hati. Kita kalau mau berjaya, kita tak boleh ikut suka hati. Kita kena ikut suka Allah. Kita kena guna masa untuk buat kerja tu. Berpesan dan mengingat kepada yang benar, kepada kebaikan, kepada la ilaha illallah, kepada Muhammad Rasulullah. Dan buat kerja tu dengan sabar, iaitu balas buruk dengan baik. Itu penting tu. Mana bila kita mengajak manusia kepada kebaikan, orang marah, kita jangan balas keburukan pada dia. Kita kena balas baik dengan dia. Itu Rashidi tak apa-apa. Jadi perkara besar dalam kerja mengajak manusia berkebaikan, yang paling besar balas buruk dengan baik. Jangan kita mau kebinasaan kepada orang yang lawan kita tu datang cepat kat dia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Kita berlaku sabar. Jadi Allah SWT mahu kita buat kerja ni dengan sabar. Kerja mengajak manusia berkebaikan ni, mencegah kemungkaran. Kerja mengajak manusia kepada Allah. Kerja mengajak dan mengingat manusia berpesan kepada kebaikan ni dengan sabar. Sabar dengan iman kan. Apabila kita buat kerja ni dengan sabar, iman kita tentu naik lah. Iman kita naik, amal kita naik. Iman kita naik, amal kita naik. Sehinggalah kita menjadi orang beriman, beramal saleh dan menjadi orang yang berjaya. Jadi moto sebenarnya beriman dan beramal saleh dan berjaya, bukan kaya dan berjaya. Kaya dan berjaya ialah slogan yang bertentangan, amat bertentangan sekali dengan yang benar. Dia adalah slogan orang-orang kafir, slogan orang-orang yang tak percaya akhirat.
Ini percakapan-percakapan kaya dan berjaya ni adalah percakapan orang-orang kafir, orang yang tak percaya Allah. Kita jangan cakap tu, jangan kita mau dengar tu. Masuk dalam kuliah, ceramah, motivasi, kaya dan berjaya, dan kita bersetuju dengan kalimah tu. Maknanya kita bersetuju dengan kalimah kafir, kalimah orang kafir yang percaya dengan duit itu ada kejayaan. Ya. Orang kafir ni dia percaya duit tu berjaya. Macam Cina yang kafir. Orang Cina kata Cina ni sangat suka dengan duit. Ucapan tahun baru Cina bukan selamat tahun baru. Kong Hei Pak Choi, semoga kamu jadi kaya, banyak duit. Ucapan dia pun, tahun baru dia pun supaya semua orang banyak duit, kaya. Jadi ucapan ini kita sebut kaya dan berjaya, ini ucapan orang Cina kafir ni. Nah, orang yang Islam dia tak cakap tu. Hari ni kita dah ikut banyak budaya Cina. Hari raya kita semua bagi duit macam Cina juga. Tapi kita tak suka Cina kaya, kita mau kaya. Amalan buruk Cina kita mau ikut. Kita dah punya datuk nenek dulu tak ada bagi duit. Tapi sekarang kita dah menyemarakkan semangat bagi duit. Nak hari raya siap duit, nak bagi kepada budak-budak supaya daripada kecil semangat cari duit bertambah. Ya. Sebenarnya banyak duit dan berjaya, kaya dan berjaya ialah percakapan-percakapan yang membunuh roh kita. Roh kita tak suka dengar ni, tapi kita cakap juga. Rashidi cakap juga kaya dan berjaya. Untuk apa dia cakap? Apa faedah dia cakap? Boleh dia dapat kaya? Jadi mereka cakap kaya dan berjaya tu sebab mereka ingat dengan cakap tu dia jadi kaya lah. Mana dengan cakap tu jadi kaya? Kaya ni dan miskin ni tak ada siapa boleh bagi kita, melainkan Allah. Kita hari ni silap. Nak kaya kerja kuat. Nak kaya bisnes kena betul. Nak kaya jadi kita semua fikir yang salah. Akibat daripada fikir yang salah, percaya yang salah, kita pun kerja kuat lah. Kerja kuat ada yang jadi kaya, ada yang tidak. Banyak yang tidak. Jadi bila yang tidak tu baru dia tak, lama-lama dia percaya kerja tak boleh bagi kaya. Itu masa dah nak mati lah, dah tak guna lagi. Sebenarnya kaya tak Allah, yang bagi kaya, yang bagi miskin ni Allah. Ada orang Allah bagi kaya bukan ni untuk dia gagal, tuan. Orang yang Allah bagi kaya dan berjaya ni orang beriman saja, yang beramal soleh. Orang yang kaya dan berjaya, orang beriman beramal soleh. Selain dia orang beriman beramal soleh, kaya tak boleh bagi berjaya. Kenapa orang beriman beramal soleh dengan kaya dia boleh berjaya? Sebab apa? Dengan dia kaya, harta dia guna untuk, boleh kita guna harta untuk sukakan Allah kalau kita tak ada beriman. Kita kaya saja. Tentulah kalau kita kaya saja, banyak duit, takkan kita guna untuk sukakan Allah, sukakan diri lah. Sukakan diri apa? Kita guna untuk diri kita lah. Kasut mau lawa, pakaian mau lawa, semua lawa lah. Kelas tu. Dalam badan aja dekat 1 juta. Cincin, jam, semua ribu punya. Dekat badan aja 1 juta atau 2 juta. Perempuan-perempuan lagi lah masa kahwin, dekat badan aja
berapa banyak duit kat badan tu, badan tu mulia. Betul. Inilah sangkaan salah. Sangkaan buruk, sangkaan yang tak betul. Sebab itu kita jangan mau jadi kaya, mau jadi orang beriman, beramal saleh. Allah suruh kita jadi orang beriman saleh. Bila kita sudah beriman saleh, kalau Allah buat kita jadi kaya, nak sangat, kita boleh guna kaya tu untuk sukakan Allah. Bukan untuk sukakan kita. Untuk sedekah, untuk keluar jalan Allah, untuk bantu keluarga yang ditinggalkan orang keluar jalan Allah, untuk bantu orang nak keluar jalan Allah, macam-macam lah. Untuk buat masjid untuk sukakan Allah. Barulah kaya dan berjaya. Bila dengan kaya tu boleh buat amal yang betul, amal yang soleh. Jadi asasnya kita bukan mau jadi kaya. Asasnya kita mau jadi orang beriman dan beramal saleh. Untuk itu kita tak boleh tidak, kena buat kerja wa tawasabil haq, dan buat kerja itu dengan wa tawasabil sabr.